Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada perkongsian kali ini. Kita akan teruskan dengan topik reka bentuk makanan. Tapi sebelum itu, kepada yang masih lagi belum subscribe channel Cikgu Noah, jangan lupa untuk tekan subscribe dan aktifkan loceng notification supaya anda tidak ketinggalan untuk mengikuti perkongsian-perkongsian saya yang seterusnya. Okey, semua nampak makanan pada skrin ini. Nampak cantik diukir. Asalnya buah tembikai, tapi macam mana makanan ini diukir, dibentuk sehingga nampak begitu menarik, yang boleh menarik perhatian pengguna. Sudah tentu ia memerlukan kemahiran yang tinggi dan juga mesti menggunakan peralatan-peralatan yang khas untuk tujuan mengukir ini. Maka pada hari ini kita akan tengok subtopik yang ketiga, iaitu mengaplikasikan penggunaan alatan dan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan. Cuba tengok pada gambar ini. Ini adalah pisau. Kita tahu pisau tujuannya adalah untuk memotong. So ini adalah alatan memotong. Ada banyak jenis pisau dan setiap pisau ini mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu. Dia bukan sahaja untuk memotong, tapi untuk memotong komponen-komponen ataupun produk-produk yang tertentu. Yang pertama kita ada pisau tukang masak ataupun biasalah disebut chef knife. Pisau tukang masak ini pelbagai fungsi dan semua jenis bahan makanan dapat dipotong menggunakan pisau ini. Ia universal lah. Mata pisau ini diperbuat daripada keluli tahan karat. Bentuk pisau ini rata dan melengkung di bahagian hujung matanya. Ini pisau tukang masak. Kemudian kita ada pisau bergerigi. Mata ini bergerigi. Diguna untuk memudahkan memotong bahan makanan yang lembut namun mempunyai permukaan kulit yang keras. Macam roti lah. Kulit keras, makanan itu lembut. Bentuk pisau ini panjang, mendatar dan mempunyai mata yang bergerigi. So nampak kalau pisau yang mata bergerigi ini adalah pisau bergerigi. Yang ketiga kita ada pisau penyisih. Penyisih, kita nak sisihkan. Diguna untuk memisahkan daging daripada tulangnya, untuk membuang urat dan juga lemak pada daging dan memisahkan isi daripada tulang. Pisau ini mempunyai bentuk bilah yang melengkung, melengkung dan mengecil di bahagian hujung. Ini adalah pisau penyisih ataupun boning knife. Seterusnya kita ada pisau paring. Diguna untuk memotong buah-buahan, sayur-sayuran, keju dan mengupas bawang. Memiliki bentuk yang sama dengan pisau tukang masak tetapi ukurannya yang lebih kecil. Dan mata pisau ini berbentuk melengkung di bahagian hujung. Dia saiznya adalah lebih kecil. Seterusnya kita ada pisau bulang sabit.
Pisau bolang sabit dia ada pemegang dua-dua hujung ni. Diguna untuk memotong halus herba dan sayur-sayuran lain. Diperbuat daripada keluli tahan karat, berbentuk melengkung seperti bolang sabit serta mempunyai kedua-dua pemegang. Maknanya pegang dua-dua hujung ni. Kita just gerak-gerakkan dia untuk memotong sayur-sayuran ataupun herba. Nak potong halus, nak cincang. Seterusnya kita ada pisau pengupas. Diguna untuk memotong kulit sayur-sayuran dan buah-buahan. Biasanya kalau kita potong dengan pisau biasa, mungkin kita akan bukan saja kulit yang kita buang, tapi kita akan turut sama buang bahagian isi sayur-sayuran ataupun buah-buahan ini. So dia akan membazir lah. Kalau guna pisau pengupas ini, kita hanya buang bahagian dia punya kulit. Mudah digunakan kerana kecil dan ringan. Bentuk matanya seperti pisau pencukur. Seterusnya kita tengok alatan untuk membentuk dan mengukir. Bagaimana nak buat ukuran, bagaimana nak buat bentuk, corak apa semua. Yang pertama pisau ukir. Diguna untuk mengukir buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Pisau ini ringan dan bersaiz kecil. Bentuknya kecil, pendek dan melengkung serta mempunyai bentuk yang pelbagai. Kemudian kita ada pisau tening. Tening. Diguna untuk membentuk, merapi dan membuang kulit, buah-buahan dan sayur-sayuran. Pisau ini bersaiz kecil dan ringan. Bentuk bilah pisau ini melengkung. Pisau tening. Parisan skop. Skop. Diguna untuk mendapatkan bentuk bulat pada makanan, buah-buahan dan sayur-sayuran, ringan dan terdapat dalam pelbagai saiz. Dia macam aiskrim tu lah, kita nak dapatkan bentuk bulat pada buah-buahan, sayur-sayuran. Contohnya tembikai ke, bahagian isi, kita nak buat dapat bentuk bulat macam ini. Kita guna skop. Penerap. Cutter. Diguna untuk membentuk dough, sayur-sayuran berubi dan juga buah-buahan. Ringan dan diperbuat daripada keluli lembut tahan karat. Mempunyai pelbagai bentuk dan saiz. Contoh kita nak buat biskut, nak buat kek, dia ada dalam pelbagai corak dan bentuk. Alatan untuk menghias. Alatan menghias juga merupakan komponen penting untuk memberikan rupa bentuk yang menarik pada setiap reka bentuk makanan. Contoh di sini kita ada tube icing. Dia keluar bermacam-macam corak. Biasa kita buat kek lah, nak buat corak pada kek. Kemudian bag icing. Bag icing ni kita nak isi icing lah. Tube icing dipasang di hujung bag icing ini. Kita ada pisau pelepah, redai kek, kita nak pusing kek ni. Meja pemutar kek. Kita nak buat corak pada kek ni, biasa kita pusing meja ini. Kita tak akan pegang, kita tak akan putar kek tu. Tapi kita akan pusingkan pada meja ni. Redai kek ni diletakkan di atas meja ni lah. Untuk kita buat corak ataupun hiasan pada kek itu. Alatan menghidang. Bekas menghidang bagi reka bentuk susunan makanan di dalam pinggan memerlukan peralatan menghidang yang bersesuaian dengan jenis reka bentuk makanan yang direka. Perkakasan ialah peralatan yang digunakan untuk memudahkan sesuatu kerja yang dilakukan. Penggunaan teknologi dalam industri reka bentuk makanan membantu meringankan kerja-kerja mereka bentuk, menjimatkan masa dan tenaga. Kemudian kita ada pengisar pelbagai guna. Pengisar diguna untuk mengisar pelbagai jenis makanan
lebih menjimatkan masa dan tenaga untuk melakukan pengesaran. Ini blender lah. Okey, blender ni ada yang blender yang untuk basah, ada yang blender kering. Mesin pengisar jus buah-buahan. Ia ni khas untuk jus. Diguna untuk membuat jus buah-buahan dan sayuran, menjimatkan masa dan tenaga untuk menghasilkan jus. Kita tak perlu perah dengan tangan. Okey. Pengadun roti. Diguna untuk mengadun adunan roti dan boleh terus dibakar. Okey, dapat dijimatkan masa dan tenaga. Kemudian kita ada mesin pengadun. Mesin pengadun nak adunkan adunan. Diguna untuk mengadun semua jenis adunan untuk membuat kek, biskut, roti, mi maupun pasta. Dapat membantu mempercepatkan proses mengadun bahan. Tekstur adunan lebih cantik dan lembut. Periuk nasi elektrik. Ini biasa ada di rumah. Periuk nasi elektrik. Kebanyakan di rumah sekarang masak nasi menggunakan periuk nasi elektrik ini, rice cooker. Diguna untuk memasak nasi, dapat menjimatkan masa dan tenaga. Biasanya kita guna periuk nasi elektrik ini bila kita masak, kita on switch. Bila dia sudah masak, dia akan auto off. Dia nasi itu tak akan hanyut berbanding dengan kalau kita masak nasi, kita letak menggunakan dapur. Kalau dah masak, kita tak matikan api, nasi akan hanyut. Berbanding dengan menggunakan rice cooker ini, dia masak, dia auto off. Kita boleh buat tinggal, boleh pergi buat kerja lain. Ketuhar elektrik. Diguna untuk membakar makanan, lebih menjimatkan masa dan tenaga. Kemudian kita ada pengukus elektrik. Steamer. Diguna untuk mengukus makanan. Kebersihan makanan menggunakan pengukus elektrik lebih terjamin dan jangka masa memasak lebih pendek. Kita boleh buat beberapa lapisan ni untuk kukus makanan. Ketuhar ataupun gelombang mikro. Diguna untuk memasak makanan yang pelbagai dengan menggunakan ketuhar gelombang mikro. Masa untuk memasak menjadi lebih singkat. Okey, itu saja perkongsian saya untuk pada kali ini. Jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan share channel Cikgu Noor ini. Sekian, terima kasih.